Rasa sangat bersyukur malam ini kita mulakan kayuh menuju pilihan raya. Kita bersedia bila-bila masa, insya-Allah, walaupun kita hormat mandat yang telah diberikan, tapi sengaja kita pilih Kuala Langat ini. Kerana Kuala Langat, ahli parlimen kita keluar tinggalkan kita, namun respon daripada rakyat bermula pagi tadi, petang tadi, malam tadi, dua program ini, insya-Allah kita bukan saja boleh pertahankan Kuala Langat, kita boleh menang dan pertahankan negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kita bukan hanya bicara tentang harapan. Kita bukan hanya bicara tentang apa yang kita impikan. Tetapi di negeri Selangor, kita hampir melengkapkan 3 penggal di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Dan sebelumnya adalah Pakatan Rakyat. Ada orang meninggalkan kita, ada sahabat parti kita tinggalkan kita. Namun begitu perjuangan kita untuk menegakkan keadilan, membina dan memberikan kebenaran, dan juga mengangkat martabat harakat serta kedudukan rakyat, tidak akan pernah lalai dan ditinggalkan oleh pimpinan-pimpinan hari ini. Bertukar esko, bertukar adun, bertukar menteri besar, bertukar pimpinan, namun Pakatan Harapan menetapkan garis kita bahawa sifat kita, perangai kita, pastikan rakyat dan juga nasib masyarakat dapat dibela dan diteruskan. Hari ini sebenarnya kita sedang lancarkan dan berikan pengubahan terhadap program kepedulian dan kecaknaan kita kepada rakyat. Kalau dulu program kita namakan merakyatkan ekonomi, dengan harapan apa yang kita ada kita kongsikan. 6-7 program selepas 6 bulan kita takbir, ataupun selepas 3 bulan kita takbir negeri Selangor, kita perkenalkan program-program yang pada ketika itu pimpinan UMNO Barisan Nasional kata ini tak sustainable, ini akan bankruptkan negeri, ini akan musnahkan negeri. Tapi hari ini saya nak beritahu pada semua pimpinan, rakan-rakan, sahabat-sahabat dan rakyat negeri Selangor, selepas hampir 15 tahun kita perintah, negeri Selangor bukan saja reserve kita bertahan dan kekal tinggi lebih daripada 3 bilion ringgit, tapi kita telah cambahkan program kepedulian kita daripada bermula 6 ke 7 program pada tahun 2008. Pada hari ini kita ada 43 program kepada rakyat dan warga di dalam negeri Selangor. Daripada setiap isi rumah, mereka yang perlu dibantu, bidang pendidikan, anak-anak kurang upaya, mereka yang ingin pergi ke sekolah, warga emas, orang asal, orang asli, nelayan ketika berdepan bencana, semuanya kita siapkan rangka yang kita panggil social safety net untuk kita menampan dan menyangga kalau ada masalah datang. Dan inilah yang timbul bila kita nampak ada masalah, bila kita nampak timbul isu dan perkara, kita bincang, kita rangka, selesaikan masalah, selesaikan perkara. Hari ini semua orang bicara tentang kenaikan harga barang. Ini bukan perkara baru. Sebelum Aidilfitri, menjelang tahun baru Cina, hal ini telah berlaku. Apa yang dilakukan oleh pihak pentadbiran Kerajaan Persekutuan? Apa yang dibuat oleh orang-orang lain? Yang dibuat paling baik, disarankan orang tanam sayur belakang rumah. Dia suruh bela ayam, tetaskan telur sendiri. Tapi kerajaan negeri tak buat macam tu. Kita tahu kita ada simpanan dana kita, kita ada Perbadanan Kemajuan Pertanian kita gerakkan, kumpulkan. Di saat negeri-negeri lain ada berdepan masalah telur, negeri Selangor berjaya bekalkan dan cukupkan telur. Bukan Selangor saja ada telur pada ketika itu, harga telur kita rendah berbanding harga pasaran, kerana kita Pakatan Harapan nak pastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan inflasi serta peningkatan harga barang. Hari ini program itu masih berterusan, Darbo Ihsan ataupun program usahawan ihsan kita, termasuk yang ada daripada pada petang pagi tadi. Esok atau minggu depan kita di Kuala Selangor, kumpulan itu ada lagi. Ia telah 3-4 bulan menjelajah ke seluruh negeri Selangor. Peruntukan kita belanja berapa? Dalam 1.5 juta. Kepada berapa ramai keluarga? Lebih 300,000 pembeli telah mula membeli dengan kita. Dan kita buat ini semua dengan dana yang ada kita simpan
bukan kita nak simpan untuk kita lihat, bangga meningkatkan harga itu, tetapi nak pastikan barangan keperluan rakyat dapat dijaga. Semalam sebenarnya Datuk Seri dan pimpinan, saya menyerahkan 1,352 kunci-kunci rumah idaman. Rumah 1,000 kaki persegi, harga 250,000, dan dia ada 2 kapak, disiapkan dengan penghawa dingin, disiapkan dengan wardrobe di setiap bilik, disiapkan pemanas air bagi setiap bilik air, maknanya bawa tilam, dan ada juga dibelikan televisyen dan juga peti sejuk. Kita umumkan kita nak buat 30,000 buah rumah ini pada tahun 2026-2027. Saya umumkan pada tahun 2019 yang lepas. Ramai kata ini tak mungkin boleh buat, kerajaan negeri tak boleh luluskan. Saya nak maklumkan, kerajaan mulakan sikit, kita cari 30,000. Pemaju-pemaju lain nampak benda ini, nampak boleh bantu rakyat, dan kita katakan syarat, kamu nak bina rumah, boleh, tapi kita bina rumah seperti ini. Sekarang ini kita dah luluskan tuan-tuan 130 buah ribu rumah untuk dibina, dan insya-Allah siap di antara 2025 dan 2026. Ramai juga sebut dia hanya boleh rancang, dia hanya boleh luluskan, siap tak siap, tak mungkin siap. Semalam batch pertama 1,300 buah rumah. Bulan 8 siap lagi 700 rumah. Kita akan ada 2,059 rumah yang dibina dengan titik peluh dan hasil Kerajaan Negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan. Saudara dan tuan-tuan sekalian, apa yang saya sebutkan ini, inilah usaha yang kita katakan reform. Inilah yang dikatakan islah. Maknanya kita perbetulkan, kita pertingkatkan, kita naik taraf, kita ubah suai ke arah apa? Ke arah kebaikan. Kalau dulu rumah, betul, ada 500 kaki persegi, 700 kaki persegi, tak cukup. Kita besarkan syarat 1,000 kaki persegi. Kalau dulu pinjaman tak boleh, kita kenalkan smart sewa, supaya mereka boleh sewa, pulangkan balik sewa itu untuk mereka beli deposit selepas 5-6 tahun. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu kita tukar konteksnya dari merakyatkan ekonomi. Sebelum ni IPR peduli, sekarang kita namakan Iltizam Selangor Penyayang. Kerana apa? Kerana kita nak tubuhkan sebuah negeri, negara, rakyat, pentadbiran kerajaan yang compassionate, yang penyayang. Saya ambil surah Al-Balad, watawasau bis sabr watawasau bil marhamah, iaitu sebuah masyarakat komuniti yang mewasiatkan, menasihatkan tentang sabar dan juga rahmah dan kasih sayang. Surah Al-Balad yang saya sentuh itu ceritakan tentang ampian Rasulullah bila melihat kota Mekah semasa zaman Quraisy. Waktu itu kejam, tinggalkan orang yang kaya terus kaya, menyingkirkan yang miskin. Sebab itu dalam surah Al-Balad disebutkan, selain daripada keimanan, memerdekakan hamba, dan diikuti bantu yang miskin terutama bagi sanak saudara, dan bantu melarat mereka yang melarat dan papa kedana. Ini impian yang ada, dan itu menjadi cita-cita kita. Sebab itu impian compassionate state, negeri penyayang, masyarakat penyayang, yang bukan hanya peduli tapi kita bantu, dan kerajaan tunjukkan bila masalah harga barang tinggi, kita berikan subsidi, kurangkan harga barang. Bila rumah tak ada, kerajaan pastikan developer bela rumah untuk rakyat, bukan untuk kumpulkan kekayaan. Bila beasiswa tak ada, kita perkenalkan pinjaman beasiswa, termasuk kepada orang asli, termasuk kepada sekolah tahfiz, termasuk kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan hari ini, bantuan sekolah kita mula dulu 6 juta pada tahun 2008. Hari ini bantuan sekolah kita dah 26 juta. Untuk sekolah Tamil saja 4 hingga 5 juta. Untuk sekolah Tenghua selebihnya. Untuk sekolah jenis sekolah-sekolah agama dekat 9 juta. Dan hari ini sebab sekolah-sekolah kebangsaan, walaupun bukan tanggungjawab kita kerana kerajaan persekutuan, kerajaan negeri turut siapkan 1 juta untuk sekolah-sekolah kebangsaan kerana daif dan kegagalan kerajaan persekutuan yang tidak stabil kerana ditubuhkan melalui pintu belakang dan gagal atas mandat dan juga sokongan rakyat.